Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Taala kurnia bekal buat kita. Malam hari penuh barakah ni dapat sama-sama kita bertamu di dalam Dewan Baitus Salam ini untuk kita sama-sama duduk di atas sebuah jalan ketaatan, iaitu jalan menuntut ilmu yang kita sangat berharap ia adalah sebuah jalan kebahagiaan untuk diri kita dunia dan akhirat. Semisal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada kita, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkan kembali. Kita berdoa kepada Allah semoga pembelajaran kita menyebabkan kita mampu untuk mengajar kepada yang lain pula satu hari nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa kita buang masa, sebelum kita membacakan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, kita sama-sama akan menyentuh isi kandungan yang terdapat dalam kitab Tajwid Al-Quran Al-Karim ini, yang pada pertemuan yang sudah kita dah sampai pada tajuk tertib mad far'i. Tertib ni maksud dia darajat, tertib ni maksud dia tingkatan. So tingkatan mana yang paling tinggi, tingkatan mana yang paling rendah. So kita buat sedikit ulangan ringkas sahaja. Maka tingkatan yang paling tinggi nama dia mad lazim. Jadi lazim ini kelazimannya ahli qurra akan membaca ianya sebanyak 6 harakat. Kerana itu dia duduk di atas carta yang paling tinggi. Jadi mad lazim ni pula terpecah kepada dua. Mad lazim kalimah, mad lazim huruf. Jadi mad lazim kalimah dan mad lazim huruf ni pula dia terpecah kepada dua lagi. Berat dan juga nipis, berat dan juga nipis. Kita tak payah nak syarah lagi dah, cuma sekadar ulangan sahaja. Tingkatan yang kedua selepas mad lazim adalah mad muttasil ataupun kita sebut mad wajib muttasil. Muttasil maksud dia apa? Yang bersambung. Jadi apa yang bersambung? Bila tanda mad macam bulu kening tu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, maka ia dinamakan mad wajib muttasil. Contoh kita tengok dekat atas tu ada fis sama, atas kali gitu kan. So as-sama kita boleh nampak atas batang alif tu ada tanda mad. Selepas batang alif tu terus ada hamzah atas kali, Abang Zul. Nampak tak? Okey, jadi as-sama itu adalah mad wajib muttasil. Baik. Kemudian kita pergi kepada tingkatan yang ketiga, iaitu mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun yang mana dia boleh dibaca 2, dia boleh dibaca 4, dia boleh dibaca 6. Biasanya mad arid lis sukun ni dia duduk dekat hujung ayat. Jadi kalau kita dah start dengan 2 harakat ataupun 4 harakat, sampailah akhir surah kita bacalah 2 ataupun 4. Sebagai contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita baca 4 harakat. So once kita masuk ayat kedua pun Ar-Rahmanir Rahim, 4 juga. Maliki Yaumiddin, 4 juga. So dia akan jadi standardized, dia akan sangat cantik dalam sudut lagunya. Tapi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, dia jadi lagunya tu tak kena, tapi bacaan tetap betul, solat tetap sah. Cuma kita harap setiap di antara kita boleh jaga dia punya tangga-tangga tu. Baik, yang keempat dan terakhir iaitu mad jaiz munfasil. Kalau tadi mad muttasil, nama dia mad yang bersambung, munfasil yang terpisah ataupun yang bercerai. Kerana itu nama dia jaiz munfasil. Baik, jadi mad jaiz munfasil ni pula bila mana tanda mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan ataupun dalam 2 kalimah. Saya selalu bawa contoh yang sama. Qalu inna.
So kita baca qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Qalu satu kalimah, inna satu kalimah. So itu yang dimaksudkan dengan dua kalimah. Atas waw ada tanda mat. Qalu hamzah inna. So dia dua kalimah yang saling bertemu, maka jadilah dia mat jaiz munfasil. Okey, sebagai untuk ingatan juga. Apa beza mat wajib dengan mat jaiz? Kalau depa ni sambung, tetap kita baca berapa Syahir? 4 atau 5. Fis sama' tadi tu kan. Kita baca fis sama' tu kalau kita sambung fis sama'i wa huwas samiul alim, kita baca 4 atau 5. Mat jaiz pun sama. Bila kita nak sambung bacaan dia, kita pun baca 4 atau qalu inna. Itu kalau nak sambung. Tapi kalau depa ni nak berhenti, baru ada perbezaan. Kalau mat jaiz kena berhenti, mat jaiz 2. So kita baca qalu, cukup. Beza dengan mat wajib muttasil. Kalau kita ada fis sama' tadi, kita berhenti 6. Fis sama'. Boleh nampak tak? Kena tulis. Kena tulis juga. Tu daripada awal cakap kan senang. No problem. Boleh je nak tulis. Boleh pakai ni boleh, Syai. Tarik sini. Jatuh ke? Okey. Nampak tak? Alamak, Syam tak nampak kot. Boleh. Boleh cuba. Baik, yang pertama tadi kita kata tingkatan paling tinggi nama dia kecundang. Okey. Mak okey, cantik. Mat lazim. So kita kata tadi mat lazim ni tingkatan yang paling tinggi sebab kelazimannya dibaca 6 harakat. Mat lazim terpecah kepada 2, kalimi dengan harfi. Depa ni pula terpecah 2 lagi, mutaqqal dengan mukhaffaf. Tak dengar. Banyak mic ni. Macam mana? Pegang pun tak apa. Okey. Alright. Okey, sama juga harfi pun dia terpecah kepada 2, satu mutaqqal, satu lagi mukhaffaf. Dekat sini ada isu ke tak ada isu? Semua jelas. Once kita jumpa mat lazim ni, kita jumpa kalimi ke, kita jumpa harfi ke, mutaqqal ke, mukhaffaf ke, kita kena baca. Contoh dia, yang harfi alif lam, itu yang 6 tu. Mim, 6 lagi. So itu yang dimaksudkan mat lazim harfi. Kalau kalimi pula, macam yang selalu kita baca dalam Fatihah, walad dhalin, tak boleh nak baca 4, tak boleh nak baca 5, tak ada diskaun. So itu mat lazim punya cerita dah settle satu part. Kita pergi kepada part yang kedua tadi, perbezaan antara mat wajib dengan mat jaiz. So mat ni maksud dia apa? Nak kena ingatkan balik. Mat maksud mat maksud apa? Bukan kawan kita mat tu. Mat tu panjang. Okey, so mat ini maksud dia panjang. Dia terpecah lagi yang macam kita nak bahaskan pada sekarang ni, mat wajib dan juga mat jaiz. Okey, mat wajib ni digelar sebagai mat muttasil, mat jaiz digelar sebagai munfasil. Muttasil maksud dia sambung. Munfasil maksud dia pisah. Apa yang sambung, apa yang pisah? Kita dah bagi tahu tadi kalau mat wajib dia punya alamatul mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. So tadi kita dah bagi contoh as-sama. So tanda mat ni bertemu dengan hamzah ni dalam satu kalimah. As-sama maksud dia langit. Jadi kalau tak ada hamzah ni, sebahagian orang dia tak faham apa sama. Sama atau apa sama. So tak tahu. Jadi bila ada hamzah ni, tahulah ertinya adalah langit. Kemudian itu mat muttasil. Kalau munfasil pula, dia macam yang selalu saya bagi contoh dia, qalu inna. Atas waw ni dia ada alamatul mat. Syam nampak tak Syam? Kena berubah sikit tempat kot. Okey, so atas qalu, atas lu ni dia ada alamatul mat. Dia satu kalimah. Lepas tu dia nak bertemu dengan hamzah. Hamzah ni pula dalam kalimah yang kedua. Ini yang dipanggil
bila mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Persamaan mereka berdua ni, bila sambung, kita kena baca 4 atau 5 harakat. Tapi perbezaan terbesar mereka ketika mereka nak berhenti, waqaf. So kita pun nak baca fis sama, kita kena baca 6 harakat. Mat mutasil kita nak berhenti 6 harakat. Tapi kalau mat jaiz munfasil, kalau kita nak berhenti dekat qalu, kita tak boleh berhenti 6. Tak boleh berhenti qalu. Tak boleh. Dia kena berhenti berapa? 2 harakat. Nampak ke tak nampak? Ada apa lagi nak tanya? Tak faham tanya tu koi. Jelah yang muslimat. Okey. Wan, okey. Dia tak lekat, dia kena tulis juga. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu kamu dengan penulisan. Dah kamu tak mau tulis nak kata apa? Dah. Faham tak? So Nabi kata qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan penulisan. Allahul musta'an. Okey, off. Oi, kita tak masuk lagi ni. Okey, yang ni semua dah settle. Okey, kita pergi kepada muka surat 73 yang kita nak sentuh. Tajuk besar dia hari ini adalah bacaan huruf mat di akhir kalimah bertemu huruf bertanda sukun. Sebelum tu saya nak ingatkan kita supaya kita tak confuse. Huruf mat ada berapa? 3. Alif, waw, ya. Simpan dalam kepala. Asal nama mat, huruf dia mesti ada 3. Alif, waw, ya. Tajuk besar dia nak bagi tahu kat kita, bacaan sama ada alif, waw, ya ni jika berada di akhir kalimah, lepas tu dia bertemu dengan huruf bertanda sukun, apa akan berlaku? Ini yang kita nak sentuh sekarang ni. Ketahuilah, apabila huruf mat berada di hujung kalimah yang pertama, berikutnya adalah huruf hamzah bersambung. Kita dah pernah bagi tahu dulu, hamzah bersambung ni adalah hamzah wasal. So dalam bahasa Melayu dia hamzah sambung. Tapi dalam bahasa Arab dia panggil hamzatul wasal. Dan selepasnya terdapat huruf yang bertanda sukun ataupun sabdu. Dengar baik-baik. Maka huruf mat di hujung kalimah pertama tak boleh dibaca panjang ketika bacaannya bersambung dengan huruf berikutnya. Apabila berhenti bacaan pada huruf mat dipanjangkan dengan 2 harakat. Siapa faham? Okey, biasanya orang tak faham kecuali tengok contoh. Sekarang kita tengok contoh sama-sama. Ustaz, saya nak padam, Ustaz. Mana pemadam tak ada? Jangan lari. La haula wala quwwata illa billah. Okey. Bismillah. Jom kita tengok contoh dia. Kita baca sama-sama dulu. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aidil mu'minin. Ayyuhal mursalun. Okey, kita dah sebut tadi di awal-awal huruf mat ada 3. Alif, waw, ya. Kita ambil contoh yang terakhir sekali tadi, ayyuhal mursalun. Okey, sekarang tengok betul-betul kat whiteboard. Boleh pakai? Tak payah pakai. Boleh pakai. Buka balik. Okey. Bismillah. Okey. Sekarang kita tengok apa yang dia sedang syarahkan. Pengarang kita nak bagi tahu kat kita, kalimah yang pertama ni dia mati dengan alif. Alif ini kita panggil alif mat. Macam mana kita kata dia alif mat? Sebab alif ni dia tak ada baris. Sebelum dia berbaris atas, kita baca ayyuha. Betul? Poin daripada tajuk kita sekarang ni, apabila kalimah yang terakhirnya adalah huruf mat bertemu dengan yang selepasnya adalah hamzatul wasal. Ni hamzah wasal yang ada kepala sod ni. Dan selepas hamzah wasal ni ada tanda sukun ataupun tanda sabdu. Poin utamanya, saat kalian nak menyambungkan bacaan, ni tak boleh baca pan. Itu je sebenarnya.
Kalau kita bagi Quran, suruh baca, insya-Allah kita tak baca ayyuhal mursalun. Kita tak baca macam tu pun. Memang kita akan baca ayyuhal mursalun. Tapi benda ni penting sebab kadang-kala nafas kita tak sampai. Yang menyebabkan kita terpaksa berhenti dekat ayyuha. Waktu kita nak berhenti dekat ayyuha ni, kita kena berhenti berapa harakat? Sebab dia adalah huruf mad. Dan nama mad ini adalah mad faham ke tak faham? Sama isu macam wa aqimus salah. Aqimu, satu kat sini, salah. Okey. Mu. Kemudian ada hamzah wasal. Atas sad ada tanda sabdu, betul? Jadi sama juga, once kita nak sambung dia ni, kita kena laju. Wa aqimus salah. Cuba sebut. Tiba-tiba nafas tak sampai, kita nak kena berhenti kat wa aqimu. Kita kena berhenti berapa harakat? Wa aqimu. Settle masalah kita. So isu dia boleh berhenti ke tak boleh berhenti? Boleh. Cuma nak kena tahu bagaimana cara nak berhenti. Ini yang Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kata, membaca Quran dengan tartil bukan setakat engkau tahu sifat dan juga makhrajnya. Akan tetapi membaca Quran dengan tartil ketika engkau tahu bagaimana nak berhenti, bagaimana nak Boleh nampak tak? Kadang-kadang kita pakai baca sahaja, tak tahu kaedah nak berhenti. Okey, kita pergi pula kepada poin yang berikutnya. Demikian juga bacaan huruf alif maqsurah. Bila kita sebut alif maqsurah, tulisan dia mesti ya. Walaupun nama dia alif. Okey, sekarang kita tengok. Huruf sebelumnya berbaris di atas. Bila ada alif maqsurah, mesti sebelum dia baris atas. Simpan dulu dalam kepala. Ia diberi huruf alif kecil di atasnya kerana huruf berikutnya berbaris. Contoh kalimah Musa. Cuba sebut. Dalam ayat Al-Quran ini kita sebut sama-sama. Wa kharra Musa sa'iqa. Okey, saya dengar ada yang sebut kha, bukan kha. Kha. Wa kharra Musa sa'iqa. Okey, apa isu dia sekarang? Dia bagi tahu kat kita bila atas kepala ya tu akan ada alif kecil. Musa. Bila akan ada alif ni? Teng 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 teng. Alif ni yang kita panggil alif apa maksud maksurah? Alif yang dipendekkan. Tapi kawan dia tauhid lah. So, maksurah alif yang dipendekkan. Walaupun dia pendek tetap kena baca dua. So dia kata kat kita, bila akan ada alif pendek ni, selepasnya ada huruf yang berbaris. Sa'iqa. Okey, so kita boleh nampak Musa, lepas tu terus ada huruf yang berbaris. Sekarang kita tengok apa lagi syarahan dia. Dia kata kepada kita, apabila menyambung atau berhenti bacaan pada huruf sebelumnya dibaca dua harakat. Jadi kalau kita nak sambung ataupun berhenti, dua harakat. Wa kharra Musa sa'iqa. Sebut. Kalau nak berhenti pun wa kharra Musa. Nampak tak? So sambung pun dua, berhenti pun dua. Kita pergi lagi kepada yang berikutnya. Ia tak akan diberi huruf alif kecil di atasnya apabila huruf berikutnya tidak berbaris. Huruf hamzah bersambung ataupun hamzah wasal dan selepasnya terdapat huruf bertanda sukun ataupun sabdu. Contoh kalimah Musa dalam ayat Al-Quran. Tengok sama-sama kita sebut. Wa ataina Musal kitab. Sebut. Jadi perkataan Musa ada ke tak ada? Ada. Tapi kenapa tak ada alif pendek? Sebab selepas perkataan Musa ada alif lam ataupun ada hamzah wasal. Dan nampak tak sekarang? Konsep dia tetap sama. Kalau kita sambung, laju. Tapi kalau nak berhenti dekat Musa, dua harakat walaupun tak ada alif pendek. Boleh faham tak? Jihad okey? Boleh tangkap? Dah jumpa belum muka surat? Muka surat berapa? Alhamdulillah. Muka surat 73 dalam cetakan yang ke berapa saya? 8. Saya pun tak tahu. 74 dah. Saya ni 73. Okey.
Jadi kita tengok dekat sini dia kata, maka bacaannya tidak dipanjangkan pada ketika pembacaannya disambung dengan huruf berikutnya, dan apabila berhenti bacaan pada huruf sebelumnya dibaca 2 harakat. So yang kita syarah tadi ni nampak ke tak nampak? Kena tulis juga. Ha? Wan macam mana, okey? Herul, okey? Ikmal, boleh tangkap? Muslimat? So Jihah, boleh tangkap aku, insya-Allah sekali baca pun dah boleh. Baik, yang terakhir, jika selepasnya terdapat huruf hamzah, ia diberi huruf kecil alif serta tanda mad. Ini saya selalu ingatkan kepada kalian, bila nampak macam tanda apa bulu kening tu, kita kena ingat nama dia adalah alamatul. Apa maksud alamat? Tanda. Itu yang disebut tanda mad. Simpanlah dalam kepala kita. Tanda mad adalah macam bulu kening tu. So dia kata kat kita, atas alif maksurah ni akan ada alamatul mad bila selepas perkataan itu ada huruf hamzah. Kita tengok contoh dia. Contoh kalimah ya Musa dalam ayat Al-Quran ini, sebut sama-sama. Ya Musa aqbil wa la takhaf. Sebut. Hukum bacaannya adalah sama seperti mad munfasil. Begitu jugalah keadaannya dengan kalimah-kalimah yang lain di mana terdapat huruf alif maksurah di hujung suku kata. So setakat ni faham ke tak faham? Bila dia akan ada tanda mad? Jika kalimah selepas itu bermula dengan hamzah. Kalau kalimah selepas alif maksurah itu berbaris, maka dia ada ke tak ada lukisan alif kecil tu? Kalau kalimah selepas maksurah, ada ke tak ada? Ada. Tapi kalau selepas alif maksurah tu ada alif lam ataupun hamzah wasal, maka tak diletakkan alif kecil. Sekejap saya nak cek satu contoh dalam Quran yang kadang-kala ramai orang confuse, tak tahu cara nak baca. Sebab apa Sekejap je. Okey, buka muka surat 27 ayat 178. Tolong buka sekejap. Kita nak ambil input yang sangat penting pada malam hari ni. Muka surat 27 ayat 178. Jumpa tak? Muka surat 27 178, tengah-tengah. Baik, baca sama-sama dengan saya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Baca. Nampak tak dekat la tu ada alif pendek ke tak ada? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab selepas dia ada al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Bu nampak? Ramai anak-anak murid saya, bukanlah anak murid saya lah, audience yang bila saya minta dia baca ayat ini, ramai akan berhenti qatl. Kita kata bukan qatl. Cara berhenti dia mesti qatla. Nampak? Itu isu dia. Kalau kita tak belajar malam ni, kita akan baca kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Tak betul. Qatla. Kena baca 2 harakat. Tapi kenapa dia tak letakkan alif? Supaya tiba-tiba ada di kalangan kita yang nafas panjang macam negro, maka dia boleh baca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Dia boleh terus sambung kalau dia rasa nak sambung. Tapi kalau dia rasa nak berhenti, dia kena berhenti dengan 2 harakat. Qatla wan. Boleh tangkap? Barakallahu fiik. Jihad boleh tangkap? Okey, barakallahu fiik. Kak Syah? Dekat atas dia ada sad lam ya. So dekat sini dia panggil wasal. Dia panggil waqaf silah. Lebih diutamakan untuk sambung. So kita baca alaikumul qisasu fil qatlal hurru bil hurri. Tapi ramai di kalangan qari akan berhenti sebenarnya. Qatla al hurru bil hurr wal abdu bil abd wal untha bil untha. Okey. Boleh tangkap tak semua? Dah boleh tangkap, semua dah faham. Insya-Allah kita tutup kita punya buku tajwid lah. Yang ni melekat.
Alhamdulillah. So berhati-hati. Selepas ni kalau jumpa ya, kita panggil alif maksurah tu, lukisan dia ya. Ada keadaan dia akan ada lukisan alif pendek, ada keadaan dia tak ada lukisan. Kita kena pandai dan kita kena tahu cara baca dia. Nak kena senyap ke nak kena bunyi? So jawapan dia dah jumpa malam ni kena bunyi qatla. So jangan qatl, tak jadilah. Sama macam perkataan Musa, Isa. Mana ada kita berhenti mus, Is. Betul tak? Betul tak? So begitu. Sebenarnya benda sama je. Ada iya tu. So atas dia sama ada alif kecil ataupun tak ada alif kecil. Jom kita sambung pada bacaan Al-Quran kita. Hari ini kita sampai pada muka surat 71. Ayat yang terpampang di hadapan 1662. Afamanit saba'a. Taib. Alhamdulillah. Jadi bacalah Al-Quran dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. Syahir, kalau boleh tolong buka aircon boleh? Jazakumullahu khairah. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Ayat 162 pada muka surat 71. Baik, kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله Saya dengar ada yang melantun tadi. Tak boleh, dia kena diam. أفمن اتبع رضوان الله. Cuba sebut. كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Oh, dia bukan ma. Ada yang tadi mulut dia jadi mosir, tak betul. Wabi'sal masir. Hati-hati juga sod yang kena tebal, jangan masir, masir. Ra tebal ke nipis Syahir? Nipis sebab sebelum ra ada ya mad ataupun mad lin. Jadi kita kena baca nipis, tak boleh baca masir, salah. Masir. Wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallah. Wallahu basirum bima ya'malun. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Okey, orang pertama baca ayat 162, 163, orang yang kedua baca ayat 164 sahaja. Okey, Abang Midun, kita nak jimat waktu, silakan laju sikit. Bismillah. Rid, diam saja. Kaman ba'a bisakhatim. Kat mana tak kena? Sebab terkesan dengan tebalnya kha dan juga ta, sa tu pun terikut sa khatim. Tak betul sa, dia kena sa khatim. Kat mana lagi tak kena? Tak dengung. Tim minallah. Habis. Bagus. Okey, tak boleh tun, tak boleh panjang sikit pun. Hum darajatun indallah. Silakan. Hum darajatun indallah. Wallahu basyirun bima ya'malun. Oh, kenapa gatai, sakit tekak? Syafakallah syifaan ajila. Nas'alullah rabbal arsyil azim ay yashfiyah. Amin ya rabbal alamin. Fadal. Barakallahu fiq. Saya lama tak ingatkan, ada huruf-huruf yang kita kena muncung, ada huruf-huruf yang kita tak perlu muncung. Once kita sebut darajatun, so dia tak perlu kepada darajatun. So mulut kita statik je. Tun saja kita tun. Hum pun kita muncung lah pasal dia baris depan. Hum darajatun. Nampak? So jangan daroja tak jadi. Mulut steady je, statik je. Daraja. Okey, adik Yusof boleh baca? Silakan. Ayat yang 164 tu, laqad manallah. Barakallahu fiik. Bagus bacaan. Tinggal lagi panjangkan dengung tu sahaja. Laqad manallah. Ayat last pun wa in kanu min qablu. Yang tu nak kena jaga panjang sahaja. Yang lain lancar. Barakallahu fiik. Kamal, silakan. Man atas nun ada sabdu, kita kena dengung wajibul ghunnah. Panjang lagi. Okey, dia bila kita sebut ghunnah dengung, dia bukan setakat bukan setakat tu, tapi dia kena ada pergerakan yang dipanggil harakat. Jadi kita baca dia dua ataupun tiga. Tiga selamat, dua minima. So saya lebih cenderung kita baca tiga. Laqad manallahu. Alal iz ba'atha. Okey tak. Iz ba'atha fihim rasula. Bagus. Tapi tarik baliklah. Iz ba'atha fihim rasulam min anfusihim. Bukan, dia tak boleh jelas sangat. Dia kena gigit lidah dan dia tak melantun. Jangan iz ba'atha fihim rasulam min anfusihim.
Okey, dengung jaga. Rasulam min anfusihim. Okey, ingat bila nun mati bertemu fa, gigi arnab duduk atas bibir bawah. Anfusihim. Wa yuzakkihim. Okey, lajukan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Okey, sambung. Wa in. Dengung. Wa in kanu. Okey, kena jaga beberapa tempat nak kena dengung. Min qablu lafi dalalim mubin. Cuba. Lu pendek. Lu lafi. Min qablu lafi. Barakallahu fiik. Tak apa, cuba. Jangan risau. Tak ada apa yang nak disegankan. Kita datang sini nak belajar dan kita nak tunjuk kita punya kesalahan supaya kita dapat baiki. Barakallahu fiik. Silakan. Boleh, jangan segan. Silakan, fadhali. Okey, barakallahu fiik. Maksudnya kenal huruf, bukan tak kenal. Tinggal lagi kita nak sebut kadang-kala confuse nak dengung kat bahagian mana, tak perlu nak dengung kat mana, ataupun confuse yang keduanya, kena muncung ke tak kena muncung ke. Macam tadi bila saya tengok a'udzubillahi minasyaitonir rajim, so dekat situ dia ada muncung, kena tak apalah, kena baikilah kan. Nanti datang selalu kita cuba potong kat mana yang tak sepatutnya. So dia syaitan tak perlu muncung, minasyaitonir rajim kan, dia tak perlu kepada syaitonir rajim, dia tak perlu macam tu, syaitonir rajim. Sebab kalau kita belajar tempat keluar huruf alif sampai ya, kita tahu yang kena muncung waw dengan nun sahaja. Waw, nun, itu je. Selain daripada tu, kha, sad, dad, ta, za, ghain, qaf, semua tak perlu kepada kha, sad, dad, gha, ta, tak perlu. Okey, barakallahu fiik. Silakan. Okey, sama juga, bagus bacaan, kenal huruf lancar. Cuma part-part nak kena dengung tu kena kenal pasti, standardize kan. Sebagai contoh, ayat terakhir tu wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, ada berapa tempat kena dengung? 1, 2, 3. Oh, 3. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Jaga 3 tu dia akan jadi cantik. Kemudian yang tadi saya perasan bila kita sebut a'udzubillah tadi, huruf shin tu tak belanja sangat. Shin kena belanja. A'udzubillahi belanja. Minasyaitonir rajim. So tadi bunyi dia minasyait tak cukup. Minasyaitonir rajim. Kan? Silakan. Tak nak baca? Segan. Fadhali Najihah. Bismillah. Masya Allah, barakallahu fiikum. Okey, alhamdulillah semua dah dapat baca dan semoga apa yang ditegur menjadi ingatan dan kita dapat belajar sesuatu pada malam hari ini insya-Allah. Baik, saya baca sekali imbas dahulu 3 ayat ini, kemudian kita ambil sedikit manfaat daripada pembacaan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
hum darajatun 'indallah wallahu basirum bima ya'malun. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Baik, kita ambil manfaat daripada pembacaan 3 ayat ini. Ayat 126, Allah Ta'ala mulakan firman-Nya dengan A. A dekat sini maksud dia, adakah. Bila Allah Ta'ala kebiasaannya mulakan dengan adakah, biasanya Allah akan adakan persamaan. Sama ke tak? Adakah sama ataupun adakah tak sama? So dekat ayat ini Allah Ta'ala tanya, afamanittaba'a ridwanallah, adakah sama mereka-mereka yang berjalan mengikuti keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaman ba'a bisakhatim minallah, adakah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan kepada Allah? Sama ke tak sama? Jadi Allah bagi tahu isyarat orang-orang yang membuat Allah Ta'ala murka, yang menyebabkan Allah Ta'ala marah, wa ma'wahu jahannam. Tempat kembali tak sama. Boleh jadi dalam kehidupan, orang yang buat maksiat hidupnya jauh lebih mewah daripada orang yang taat. Orang yang mana melaksanakan dosa lebih gemilang hidup dia di mata kasar kita berbanding dengan orang yang taat pada Allah Ta'ala. Tapi Allah bagi tahu pengakhirannya tak pernah sama. Pasal si penderhaka tempat terakhirnya bukan setakat itu, Allah bagi isyarat wabi'sal, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi sekarang Allah Ta'ala tadi mulakan dengan siapa yang taat kepada Allah, yang cari ridha Allah Ta'ala. Allah kata untuk mereka pula berbeza. Hum darajatun indallah. Bagi orang yang mencari redha Allah, mereka akan mendapatkan kedudukan yang bertingkat-tingkat di sisi Allah. Sebab wallahu basirum bima ya'malun. Allah Ta'ala senantiasa melihat apa yang mereka kerjakan. Semisal kita pada malam hari inilah, Allah Maha tahu kepenatan kita, mengantuknya kita, hadap jam, hujan dan semisalnya, naik motor pakai baju hujan dan semisal. Allah Ta'ala kata aku tengok semua. Wallahu basirum bima ya'malun. Atas kepenatan ini kalian akan mendapatkan kemuliaan yang bertingkat. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu kena tadabbur, baru kita tahu bestnya baca Quran. Kalau tak tadabbur, kita tinggal khatam nak buat pulut kuning aja. Contoh. Tapi macam itulah hakikatnya, orang kejar nak khatam. Tapi kadang-kala habis dia khatam, dia tak dapat apa-apa imbuhan, hasil, buah daripada majlis khatam tersebut. Tapi kita tak. Kita baca 2 ayat je malam ni, 3 ayat je malam ni. Tapi kita dapat intipati yang Allah nak sampaikan. Setakat 2 ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang apa pada kita? Perbezaan antara orang yang kembali mendapat redha Allah dengan orang yang kembali mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kita bukan tergolong di kalangan orang yang Allah Ta'ala murka. Sebab tu kena 17 kali sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sangat takut kita ni Allah Ta'ala murka. Pakaian ahli agama, tapi di sisi Allah, Allah hina dan cela. Na'udzubillahi min zalik. Maka tengok bagaimana Allah Ta'ala memuliakan orang beriman. Allah kata laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah Ta'ala telah pun memberikan kurniaan ke atas orang-orang beriman, iz tatkala ba'atha fihim rasula, ketika Allah Ta'ala utuskan bagi mereka seorang rasul min anfusihim, daripada kalangan mereka sendiri. Kita, walaupun kita bukan orang Arab dan semisalnya, tapi kita semua sedar diri yang Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada tanah Arab. Walaupun kita kena tahu Quran ini diturunkan untuk berhujah dengan orang-orang Arab. Saya selalu cakap dan selalu cerita, dahulu di zaman Nabi, orang yang paling ramai pengikut ketika dia paling pandai berkata. Betul tak? Itu yang ada Ka'ab bin Ashraf. Kalau siapa pernah pergi Madinah, ada satu kubu nama dia kubu Ka'ab bin Ashraf.
Dia tak habis-habis buat syair hina Allah, hina Rasul, hina Islam. Sampai Nabi pun rasa sedih hati. Nabi kata, siapalah yang dapat bunuh dia ni? Sebab terlalu teruk. Apa yang dia ucapkan itu, sampai begitu ramai follower dan dia ada istana. Depan istana dia ada pengawal, ada tentera tersendiri nak bagi tahu dahsyatnya orang yang pandai berkata-kata dahulu. Jadi bila Allah Ta'ala hantar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi mukjizat terbesar iaitu Quran. So dengan Quran ni Allah Ta'ala kata dalam satu hadis, Nabi kata, innallaha ta'ala yarfa'u biaqwamin bihadzal Quran, bihadzal kitab biaqwam. Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengangkat darajat satu kumpulan manusia dengan Quran. Wa yada'u bihi akharin. Dan Allah Ta'ala mengalahkan satu lagi kumpulan juga dengan Quran. Jadi sebab itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian, kita kena syukur. Pasal kita ahlullah. Apa maksud ahlullah? Orang yang berdamping dengan kalam Allah. Dan Allah Ta'ala kata, tahu tak kalian, sedar ataupun tak sedar, kalian sedang diberi kurnia. Kita sekarang ni sedang diberi kurniaan. Kita duk nampak kurniaan ni bonus 5 bulan. Gaji yang banyak, kereta yang besar, rumah yang mewah. Kita duk nampak itu kurniaan. Tapi Allah kata, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Kalau engkau sedar engkau orang beriman, kau kena tahu yang kau telah diberikan kurniaan berupa seorang Rasul daripada kalangan engkau. Apa Rasul tu ajar? Yatslu alaihim ayatih. Nabi tu datang, Nabi Muhammad datang ajar kita ayat-ayat Allah Ta'ala. Lagi, wa yuzakkihim. Nabi ajar kita bagaimana cara nak menyucikan hati. Wa yu'allimuhumul kitab wal. Kalau tengok terjemahan dia kata apa? Dialah Rasul yang mengajarkan Alkitab, Al-Quran dan hikmah itu adalah kita hari ini mulia di sisi Allah Azza wa Jal saat kita betul-betul berpegang dengan Quran dan juga sunnah. Dengan jalan itu kita sedang membantu Nabi SAW. Lihat. Kemudian apa kata Allah Ta'ala lagi? Wa in kanu min qablu lafiyad dalalim mubin. Sedangkan mereka itu pada suatu waktu pernah berada dalam kesesatan yang nyata. Teraba-raba mencari di mana kebenaran, di mana jalan petunjuk, mana cahaya. Tiba-tiba bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, mereka buat apa dengan Nabi? Mereka remeh-remehkan, mereka hina-hinakan, sampai mereka kata Muhammad bawa agama baru tapi kiblatnya sama dengan kita menghadap Baitul Maqdis. So buat apa kami nak masuk Islam? Baik kami ikut agama nenek moyang kami sahaja. So mereka tetap dengan falsafah, tetap nak berhujah dan menidakkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa-bawakan. Jadi kita kena sedar hari ini kita mulia, kita dipandang tinggi kerana kita menghidupkan Quran dan juga sunnah. Kalau Nabi jalan kanan, ikutlah jalan kanan. Wallahu taala alam. Gitu. Nabi tinggal kat kita Quran dengan sunnah, kita follow Quran dengan sunnah lah. Sebab kalau ikut tok guru terpecah pada dua pula, tok guru baik, tok guru jahat, betul? Ulama saleh dengan ulama su. Kadang-kadang kita pun tahu sama ada saleh ataupun su, kedua-duanya tak akan terlepas daripada cacat cela, tak akan terlepas daripada kesalahan. So kita kena rational. Saat berhadapan dengan guru, kita kena tengok dia berpegang dengan Quran dengan sunnah ataupun tidak, ataupun hanya dengan mimpi-mimpinya yang karut-marut semata-mata. Jadi kena pandai-pandai untuk, kita panggil apa? Rational lah. Maksudnya dapat ilmu ni bukan hadam terus. Dia nak kena buat apa? Penyelidikan yang kita panggil lah. Maksudnya cek dulu, tapis. Yang ada dalil kita pegang lah supaya kita bergerak dengan penuh yakin. Tapi bila tak ada dalil, kita main nak buat juga. Itu yang kita pun tak suka kalau orang gelar kita tak subers. Tapi itu yang berlaku kepada kawan-kawan belah sana. Tak sub. So dia bahaya. Baik, yang baik datang pada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan perkongsian pada malam hari ini. Teruslah baca Quran, jangan lemah, jangan ragu-ragu, minta bantuan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita pembacaan yang lancar, kefahaman yang lurus, dan kita mampu beramal semisal kehendak Quran, dan juga kita mampu menyebarkan semisal yang diperintahkan oleh Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi sahbihi barakasallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.